Kita pergi kepada subtopik. Computing in the Digital Age 1.4 di mana computing ia membolehkan pengguna akhir, kita lah end user, untuk berinteraksi secara langsung dengan media, dan pengguna akhir ni dalam untuk kita menambah, mengubah atau berinteraksi dengan kandungan sekurang-kurangnya pada tahap tertentu lah. Okay, dan dalam pengertian ini, perkomputeran mendekati persekitaran pembelajaran yang dekat, complete, maksudnya lengkap, dan juga visual, dan ada learning environment. Okay, the terms computing can be used, contohnya ia boleh create and present original teaching content, maksudnya kita combine multimedia element, text, audio, grafik, animation dan sebagainya dalam satu content, jadi dia jadi satu original teaching content yang lengkap lah. Dan membolehkan kita untuk mencapai sumber-sumber dengan mudah lah melalui internet. Dan yang ketiganya, kita nak create and present computer-based animation and simulation lah. Dan yang keempatnya, kita nak struktur dan kita nak manage konten ni melalui penggunaan website ataupun learning management system. Contohnya penggunaan Outer, Moodle Classroom dan sebagainya tu dengan penggunaan teknologi. Okay, skill development. Skill development, pembangunan skill, kemahiran yang diperolehi. Okay, skill development ni contohnya dalam computing environment ni kita boleh ada epistemological approach to teaching. Lepas tu komputer ni kita boleh guna untuk fokus kepada kefahaman dan pengetahuan berkaitan dengan behaviorist approach dalam computer based learning lah. Dan kita boleh menggunakan skill development ni untuk berkomunikasi dan kita nak construct pendekatan di mana contohnya lebih kepada online student discussion dan juga student create multimedia work. Okay, computing in digital age, di mana biasanya computing ni kita gunakan untuk tujuan tertentu, di mana untuk mengembangkan dan menguji kefahaman pelajar terhadap kandungan melalui pembelajaran ataupun kita panggil testing ataupun computer based learning lah. Dan yang seterusnya mengembangkan pengekodan komputer dan pengetahuan dan kemahiran ICT. Dan yang seterusnya mengembangkan kemahiran membuat keputusan melalui penggunaan simulation ataupun melalui visual world, dunia maya lah. Dan seterusnya mengembangkan kemahiran penakkulan, reasoning, hujah berdasarkan bukti, berkolaborasi melalui forum perbincangan dalam online, dan dia ada kita panggil struktur ataupun environment yang sesuai lah, dan membolehkan pelajar membuat artifak karya multimedia, e-portfolio, seterusnya untuk sekaligus dapat meningkatkan kemahiran komunikasi digital mereka lah untuk menilai pengetahuan mereka. Seterusnya mengembangkan kemahiran reka bentuk eksperimen melalui penggunaan simulasi peralatan makmal secara maya ataupun makmal jarak jauh, mengembangkan kemahiran pengurusan pengetahuan dan juga problem solving. Ni yang problem solving, dan memerlukan pelajar untuk mencari, menganalisis, menilai, menggunakan kandungan, mengakses maklumat daripada internet dan menyesuaikan masalah dengan dunia nyata, mengembangkan kemahiran bahasa lisan dan tulisan, berkomunikasi melalui penggunaan internet dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah subtopik 1.5 iaitu MSc, Multimedia Super Corridor and Digital Malaysia. Okey, di mana Multimedia Super Corridor Malaysia ni MSc, di mana ianya adalah di coverage dalam lebih kurang ruang lingkup 15 darab 50 km.
Dia bermula di pusat KLCC sehingga ke utara lampangan terbang antarabangsa KLIA di selatan utara macam itulah. Dan dua intelligence cities, iaitu ada dua bandar pintar yang telah dibina dalam MSC ini, iaitu Cyberjaya dan juga Putrajaya. Siapa yang pernah pergi Cyberjaya dan Putrajaya, korang boleh tengoklah kawasan dia macam mana kan. Okay, ianya menempatkan, kalau Cyberjaya ni dia menempatkan industri teknologi maklumat dan multimedia, manakala Putrajaya ni dia adalah pusat pentadbiran kerajaan persekutuan dan sebuah syarikat yang telah ditubuhkan iaitu MDEC Multimedia Development Corporation untuk mengawasi segala perkembangan ataupun development dalam MSC Malaysia lah sampai sekarang. Jadi kalau korang tengok ruang lingkup dia, dia ada Cyberjaya dan juga Putrajaya lah. Dia berpusat bermula dengan KLCC punya ni, habis ke KLIA. Okay, the Bill of Guarantees maksudnya rang undang-undang dalam jaminan untuk di mana syarikat yang beroperasi untuk mengawal MSC ini, dia merangkumi menyediakan infrastruktur fizikal dan juga maklumat bertaraf dunia kepada syarikat yang berstatus MSC di Malaysia lah. Dan penyediaan infrastruktur fizikal yang bertaraf dunia. Yang pertamanya, yang keduanya menjamin kebebasan pemilikan dan juga memberi pengecualian syarikat berstatus MSC di Malaysia daripada keperluan untuk memiliki hak milik tempatan. Yang seterusnya memberi kebebasan kepada syarikat yang berstatus MSC untuk mendapatkan modal dari pinjaman tempatan dan antarabangsa untuk menyiapkan infrastruktur MSC di Malaysia, menyediakan intensif kewangan yang menarik lah. Dan ianya menjadikan pemimpin serantau dalam hak harta intelek dan undang-undang cyber. Yang seterusnya memastikan bahawa tidak ada penapisan internet di mana kita nak elakkan capaian internet yang bukan-bukan lah. Dan juga penyediaan tarif telekomunikasi yang berdaya saing di peringkat global. Seterusnya mengeluarkan kontrak tender infrastruktur MSC kepada syarikat yang berhasrat menjadi MSC Malaysia sebagai hub serantau mereka lah. Dan yang terakhirnya, di mana ianya menyediakan agensi yang berautoriti untuk bertindak sebagai kita panggil one stop super shop lah, untuk memastikan MSC ni dia memenuhi kehendak ataupun keperluan syarikat tertentu lah. Ini adalah MDEC, Multimedia Development Corporation, di mana ianya adalah bertindak sebagai pusat utama untuk memenuhi 10 jaminan tadi yang kita nyatakan tadi, terutamanya untuk mempercepatkan permohonan visa, lesen dan izin visa, maksudnya permit, lesen dan permit application lah, dan infrastruktur telekomunikasi yang disediakan di MSC Malaysia lah. Contohnya dulu-dulu lah bermula dengan 2.5 gig sampai 10 gig. Sekarang kita guna 4G, 5G macam tu lah.